Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menceritakan dunia ilmu ghaib dalam masyarakat Melayu. Jin ada dengan pelbagai nama dalam masyarakat Melayu. Hantu air, hantu galah, hantu raya, penunggu, toyol, jembalang, langsuir, jenglot dan sebagainya. Kategori ilmu ghaib pengetahuan tentang alam ghaib lebih dikenali sebagai ilmu ghaib, iaitu perkataan lawan kepada ilmu alam yang nyata. Berdasarkan kepada pengertian ghaib dari sudut bahasa dan istilah, ilmu ghaib terbahagi kepada dua kategori utama. Ilmu ghaib mutlak, iaitu penerokaan di luar pengetahuan manusia. Kategori satu dari ilmu ghaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidak mungkin dapat dicapai melalui penerokaan pengetahuan oleh manusia, walaupun secanggih mana peralatan moden yang digunakan. Sebagai contoh, zat Allah, hari kiamat, syurga, neraka, siksaan kubur, roh, malaikat dan qadar Allah. Perkhabaran seperti ini hanya dapat diketahui oleh perantaraan wahyu dan sabda Rasulullah SAW. Ilmu ghaib mutlak inilah yang dimaksudkan oleh istilah Quran dan Sunnah. Yang kedua, ilmu ghaib nisbi, iaitu penerokaan dalam pengetahuan manusia. Kategori kedua ini lebih cenderung kepada pengertian ghaib dari sudut bahasa dan bukannya pengertian istilah Quran. Setiap sesuatu yang terselindung dari pandangan manusia dan bukan dari kategori ilmu ghaib mutlak adalah dianggap ilmu ghaib nisbi. Ilmu ghaib nisbi dianggap ghaib selagi mana ianya terselindung dari pengetahuan manusia. Keadaan ini akan berubah apabila diketahui oleh manusia melalui penemuan yang berasaskan kajian atau uji kaji. Kemampuan yang menyingkap perkara ghaib ini tertakluk kepada keadaan, individu dan masa. Seperti manusia dapat menemui telefon dengan menghubungi satu sama lain. Kini ramai dapat manfaat mencari pemetaan lokasi GPS. Menurut Al-Qurtubi rahimahullah, bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya tentang penguasaan terhadap ilmu ghaib, ini bermakna pengecualian pengetahuan tersebut daripada selainnya. Ianya menjadi bakti bahawa tiada siapa yang mampu mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali para rasulnya yang diberikan pengetahuan ghaib melalui perutusan wahyu dan ilham. Justru itu, dakwaan sesetengah pihak seperti tukang tilik dan tenung nasib bahawa mereka dapat mengetahui perkara gaib adalah batil dan bercanggah dengan ketepatan syarak. Rasulullah SAW sendiri selaku Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendakwa arif dalam perkara gaib melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, terdapat para nabi dan rasul diberikan keistimewaan khusus untuk mengetahui perkara gaib mutlak atau nisbi. Ianya termasuk dalam kategori mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai contoh diberi kemahiran mendengar pertuturan haiwan dan dapat melihat serta menguasai makhluk halus seperti jin. Ianya merupakan perkara gaib nisbi. Kisah ini diceritakan dengan panjang lebar dalam Al-Quran. Sesetengah individu yang terkenal dengan tinggi ketakwaan dan amalan soleh turut diberikan kebolehan mengetahui perkara gaib mutlak dan nisbi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dikenali sebagai karamah, iaitu perkara luar biasa yang diberikan kepada individu yang tinggi tahap ketakwaannya selain para nabi-nabi. Mereka turut dikenali sebagai wali Allah. Mereka dapat dibezakan dengan tukang sihir, tukang tenung dan tukang tilik dari sudut ketakwaan. Karamah tidak muncul daripada kalangan ahli fasik atau pendusta. Banyak hadis-hadis turut menjelaskan dengan terperinci bagaimana berita gaib boleh sampai kepada jin yang mencuri dengan perkhabaran tersebut dari perbualan para malaikat. Seterusnya, bagaimana berita gaib tersebut disampaikan kepada ahli sihir atau tukang tilik atau tukang ramalan. Secara umumnya, mendapati bahawa kepercayaan kepada kewujudan makhluk halus, iaitu secara gaib, bukan khusus dalam masyarakat Melayu sahaja. Bahkan juga didapati terdapat pelbagai bentuk kepercayaan terhadap kewujudan makhluk gaib yang tersendiri. Ianya berkitar pada keyakinan bahawa wujudnya satu bentuk kehidupan yang tidak dapat disaksikan dengan mata kasar. Boleh dikatakan bahawa kepercayaan terhadap makhluk gaib seperti hantu merupakan satu kepercayaan sejagat. Hanya nama, bentuk dan sifat-sifatnya sahaja berbeza mengikut pengaruh budaya setempat. Makhluk gaib tersebut dikenali dengan pelbagai gelaran dan gambaran. Bagi masyarakat Melayu dikenali sebagai hantu,
bunian, jembalang, mambang dan penunggu. Secara ringkasnya, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala terdiri dari 4 golongan yang bernyawa. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, binatang. Mengikut penelitian terhadap teks Al-Quran dan Sunnah, mendapati terdapat 3 istilah utama yang merujuk kepada makhluk ghaib, iaitu roh malaikat, roh manusia, roh jin. Kesemua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan dari unsur atau bahan yang berlainan serta bentuk rupa yang berbagai-bagai dan mempunyai keistimewaan atau ciri-ciri yang berlainan. Seperti malaikat dibuat dari cahaya, jin dari api dan manusia dari tanah. Maka di sini hanya membentangkan kejadian golongan jin serta perkaitannya dengan manusia. Jin dan malaikat merupakan makhluk halus yang tidak dapat dilihat dari mata kasar manusia kerana memiliki unsur-unsur kejadian yang berbeza dengan manusia. Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Maqayidus Syaitan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin menjadi 3 golongan besar, iaitu berbentuk ular, kalajengking, haiwan yang merayap di tanah, berbentuk seperti angin yang terbang di udara, bersayap dan berpenduduk atau berkampung di daratan dan lautan seperti manusia. Dengan itu juga diperintahkan seperti manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zarriyat ayat 56. Adalah diriwayatkan kepada malaikat itu adalah penduduk langit dan jin, manusia dan binatang merupakan penduduk bumi, iaitu di bawah malaikat. Begitu juga terdapat banyak hadis nabawi tentang malaikat. Mengingkari kewujudan malaikat membawa kepada kekufuran kerana mendustai firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi SAW. Secara umumnya, malaikat merupakan makhluk yang taat kepada semua perintah Allah dan tidak sekali-kali melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam apa jua keadaan sekalipun. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Nahl 16:49 hingga 50. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dari makhluk-makhluknya yang bergerak serta malaikat. Sedang malaikat-malaikat itu tidak berlaku sombong takbur daripada beribadat dan sujud kepadanya. Mereka takut kepada Tuhan yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan kepada ayat di atas, dapat difahami bahawa malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya bertindak dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Selain itu, terdapat banyak teks Al-Quran dan Sunnah yang menceritakan tentang sifat-sifat malaikat. Diringkaskan, ciri-ciri khusus para malaikat adalah seperti berikut. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Malaikat boleh hidup beribu-ribu tahun dan panjang jangka hayat. Dia tidak mempunyai perasaan dan hawa nafsu. Keadaan fizikalnya yang gaib dari pandangan mata manusia. Keupayaan menjelma dalam bentuk tertentu dengan saiz yang berbeza dari asal. Mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa dengan tiada persamaan. Sentiasa taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa takut kepada Allah dan tidak akan melakukan perkara yang dilarang, tidak berkahwin atau melahirkan zuriat dan keturunan, bergerak dengan sangat pantas dan laju, mempunyai sayap seperti Jibril, mempunyai 600 sayap mengikut riwayat. Secara ringkasnya, malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewajipan khusus seperti menjaga manusia, menulis amalan dan mencabut roh manusia, serta menyeksa roh manusia yang banyak dosa setelah kematiannya ketika berada di alam kubur. Mereka melakukannya dengan penuh ketaatan dan tiada satu makhluk sekalipun dapat memesongkan para malaikat daripada tugas yang ditetapkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim 66. Ruh manusia. Sesetengah ulama berpendapat bahawa ruh manusia dicipta terlebih dahulu berbanding jasad. Jasad bagi ruh manusia berubah dari satu alam ke alam yang lain seperti jasad di dunia.
berlainan dengan jasad di alam mahsyar. Roh dicipta serentak dan dihimpunkan di suatu tempat khusus yang dinamakan alam roh, barzah. Roh merupakan satu yang berbentuk dan berakal sebelum dipanggil dan diperintahkan kepada para malaikat tunduk dan sujud kepada Adam alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf 7-11, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil ruh manusia dan mengambil aku janji daripada sekalian ruh tersebut dan menetapkan kesaksiannya terhadap ketuhanannya. Setelah itu, roh dikembalikan ke kedudukan asalnya yang dinamakan alam roh barzah. Dapat disimpulkan bahawa roh manusia yang ditiupkan ke jasad janin dalam kandungan merupakan ciptaan baru, iaitu ke dalam perut ibu yang mengandung 4 bulan. Manakala roh yang telah mati akan berada di alam akhir barzah dan kehidupannya terpisah daripada kehidupan dunia. Justru itu, dalam Islam tidak timbul kepercayaan ruh orang mati bergantung di sekeliling manusia atau percaya ruh masuk dalam badan binatang sebagaimana kepercayaan animisme dan agama lain bukan Islam. Jin, termasuk iblis dan syaitan. Secara umumnya, makhluk jin didapati mempunyai banyak persamaan dengan manusia, khususnya dari sudut akal fikiran, untuk menimbangkan baik buruk hawa nafsu, untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka di dunia dan juga tanggungjawab atau bebanan sebagai ujian dan bekalan kehidupan di hari akhirat. Iblis merupakan nama satu individu jin yang tinggal di suatu tempat yang digelar Al-Jazair yang letaknya di permukaan bumi. Terdapat bukti daripada khabar menunjukkan bahawa makhluk jin terlebih dahulu diciptakan sebelum terciptanya Adam alaihissalam, iaitu kira-kira 2000 tahun mengikut pendapat ulama atau mungkin lebih. Tahulah jin dan iblis bahawa taraf khalifah ini merupakan satu keistimewaan yang diberikan kepada manusia, menggantikan peranan jin yang selama ini diamanahkan untuk memakmurkan bumi. Iblis adalah berketurunan jin. Iblis merasakan ianya satu ancaman kepada kedudukannya yang dirasakan selama ini, dimuliakan dengan tugasan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Bumi tempat asal tanah tersebut merupakan tempat tinggal jin dan tempat injak dan pijakan jin. Kini dimuliakan apabila terpilih sebagai asal usul manusia. Bahkan kini diiktiraf sebagai khalifah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahnya sujud kepadanya. Perbuatan sujud adalah sebagai satu simbol merendah diri dan hormat kepada Adam alaihissalam, bukan untuk menyembah Adam alaihissalam. Hakikat ini dianggap oleh iblis sebagai suatu tindakan yang merendahkan darjat kemuliaan dirinya. Lantaran itu, apabila dipersoalkan oleh Allah sebab keengganan untuk sujud kepada Adam, iblis menjawab, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental, yang berubah warna dan baunya. Surah Al-Hijr 15:33. Iblis telah diturunkan darjatnya daripada kedudukan yang tertinggi kepada kedudukan yang tiada parasnya, serta mendapat laknat dan penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemakmuran Allah Subhanahu wa taala ini tidak mendorong iblis untuk bertaubat dan jauh sekali daripada merasa insaf. Bahkan iblis bertekad dengan dendam untuk merosakkan Adam alaihissalam dan keturunannya. Lantaran itu, iblis memohon agar dipanjangkan umur hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Surah Al-Hijr 15:36. Permintaan iblis telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hingga ke hari masa yang termaklum. Surah Al-Hijr 37-38. Iblis dipanjangkan umur dan hanya dimatikan setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, iaitu saat berlakunya hari kiamat, dan semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi dendamnya kepada Adam, iblis bersumpah kepada Allah untuk menggunakan kesempatan hayat yang panjang bagi merosakkan Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Kesimpulannya, manusia sentiasa berhadapan dengan ancaman daripada iblis dan syaitan.
yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia daripada kebenaran. Permusuhan ini bermula sebelum terciptanya manusia hinggalah hari kiamat. Berikutan sifat bongkak dan dendam iblis kepada Adam alaihissalam. Fenomena penjelmaan hantu yang dipercayai oleh orang Melayu adalah merupakan tindakan iblis dan syaitan daripada kalangan jin supaya merosakkan keyakinan manusia dan pergantungan manusia terhadap jin syaitan selain Allah Subhanahu wa taala.